Dan kita mute-kan dulu peserta-peserta supaya tidak ada gangguannya dalam perbincangan kita ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sekali lagi kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kerana dengan kita mengucap syukur tu, yang pertamanya kita tidak kufur dengan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, dan yang kedua kita mengharapkan dengan kita mengucapkan dan menzahirkan kesyukuran tu, Allah akan tambahkan lagi nikmatnya kepada kita, ya. Salah satu pada nikmat yang Allah berikan kepada kita ialah kita dapat menguasai kalam Allah, iaitu satu bentuk mukjizat yang disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan Al-Quran ini, kalau kita lihat sejarah, ya, apa yang berlaku, ya, Allah memberi Al-Quran ini kepada Nabi kita. Dengan Al-Quran lah, ya, baginda telah dapat mengubah seluruh masyarakat Arab jahiliah yang boleh dikatakan mempunyai budaya yang sangat rendah, ya, tahapnya, dari aspek kemanusiaan, ya, dari aspek pentadbiran, dari aspek budaya, pada masa itu adalah satu budaya yang sangat rendah, ya, akhlaknya. Dan Allah menyertakan ataupun menyiapkan Nabi dengan Al-Quran. Ya, Allah hanya memberi Nabi Al-Quran, dengan Al-Quran lah Nabi menggunakan melalui proses dakwahnya. Akhirnya satu bangsa yang sangat rendah akhlaknya menjadi satu bangsa yang teragung, ya, teragung. Jadi itulah kemujizatan Al-Quran, ya. Tetapi kenapa itu boleh berlaku? Kerana pengikut-pengikut Nabi ataupun umat Nabi pada masa itu menghayati isi kandung Al-Quran tu, ya, dan menghayati segala perintah-perintah dan suruhan-suruhan Allah di dalam Al-Quran tu dalam kehidupan mereka. Maknanya mereka membaca ayat-ayat Al-Quran tu dan memahami dan menjiwainya. Sebab itu mereka menjadi manusia yang hebat, ya. Tapi kalau kita lihat di sekeliling kita, di sini di Malaysia, kita juga menerima Al-Quran, tapi penerimaan Al-Quran kita dalam bentuk yang berbeza, ya. Kita tidak menerima Al-Quran sebagaimana sahabat-sahabat Nabi menerima Al-Quran daripada Nabi untuk penghayatan, ya, dan mereka bertindak terus dengan apa arahan Allah, ya, kepada mereka. Tapi sayangnya di Malaysia kita, Al-Quran kita diajar untuk mengaji, ya. Kita diajar untuk mengaji dan kita tidak pernah diajar untuk memahami, ya. So, kalau kita nak memahami pun kita akan baca terjemahan ataupun kita pergi attend kelas terjemahan oleh ustaz-ustaz, ya. Tetapi kita sendiri tidak mengenal kalimah, ya. Kita sendiri itu tidak mengenal. Kita pergi dengar, lepas pada kita dengar tu kita balik ke rumah, lepas tu kita tak dapat nak memaham Al-Quran tu kalau kita membuat pembacaan sendiri. Dan apabila kita buat pembacaan, kita akan balik pada bertajwid sahaja. Itulah yang berlaku, ya. Dalam banyak tahun kita dipisahkan daripada tujuan asal Al-Quran tu ialah untuk membentuk akhlak kita dan menjadikannya asas kepada
pengurusan dan pentadbiran masyarakat, ya, iaitu yang kurang berlaku, ya. Kita hanya baca, bertajwid dipanggilkan mengaji, ya. Itulah sebabnya kita mengambil usaha untuk memperkenalkan program-program mengenalkan kalimah dan memahami ayat-ayat yang kita buat setiap pagi Isnin hingga Selasa, Isnin hingga Jumaat pagi, insyaAllah. Okey, saya terus kongsikan perkongsian kita semalam. Kita telah okey, saya kongsikan skrin dulu, ya. Sebelum tu kena recording sudah, ya. Okey. Kita kongsikan skrin dulu. Okey, dan kita ambil korpus. Di dalam korpus tu kita akan melihat senarai-senarai ayat yang kita ingin bincangkan tu ialah ayat 51 dalam surah ke-16, dan kalimah ilahaini itu adalah kalimah yang kelima di dalam ayat 51. Di sinilah wa qala Allahu la tattakhidhu ilahaini itsnaini innama wa ilahun wahid. Kita sekarang tengah membincangkan kalimah apa? La tattakhidhu, ya. Jadi semalam saya telah dapat berkongsi dengan tuan-tuan. Kita telah membuat penulisan kepada ayat tu dan kita simpan dia, ya. Kita simpan dia dalam file Microsoft Word, ya. Kalau kita simpan dia di dalam screenshot boleh, tetapi kita tak boleh edit. Sebab screenshot tu dia ada .png. .png ni ialah image, foto, ya. Dia snapshot saja, dia tak dapat nak edit. So kalau kita nak edit apa yang kita telah pelajari itu, kita simpan dia dalam file Microsoft Word, ya, .doc, ya. Contohnya saya simpan semalam dalam Word ni, ya. Ni saya create satu ambil Microsoft Word tu, boleh namakan apa-apa file yang bersesuaian, ya. File ni temporary saja anyway, ya. So saya namakan dia worksheet, ya. Worksheet ataupun worksheet Word template. Apa-apa saja boleh, asalkan tuan-tuan dan puan-puan tahu macam mana nak menggunakannya. Jadi semalam apa yang kita telah mulakan kerja kita semalam, kita simpan dia di sini, ya. Itu, ya. Ya, la tattakhidhu. Ya, saya buat penerangan semalam, dia adalah la nahiyah, iaitu la larangan dengan fi'il mudhari' wazan ke-8, ya. Maknanya tattakhidhu ni adalah fi'il mudhari' wazan ke-8 muzakkar jamak mukhatab. Ya, mukhatab itu apa? Dia punya fa'il dia, ya. Kalau kita nak letakkan fa'il, kita boleh tulis kat sini, nanti saya tuliskan sekali, ya. Dan fa'ilnya iaitu muzakkar jamak mukhatab, ya. Yang majzum tu ialah kalimah fi'il mudhari' itu. Kalau perlu kita buat perubahan dan penyesuaian, kita boleh buatkan nanti, ya. Yang akan tunjukkan. So apa kita buat? Yang ni kita boleh copy dia, ya. Kalau copy dia. Kalau dalam screenshot tu dia tak boleh copy. Dia image saja, ya. Nanti saya cuba cek. Semalam saya simpan tak dalam screenshot, ya. Okey, saya pergi ke screenshot. Di sini ada screenshot. Kalau saya semalam berapa bulan? 29, 30, ya. Mungkin yang ni lah. Saya belum tukarkan nama dia. Kalau betul yang ni, kita boleh tukarkan nama file dia. Nanti
Boleh besarkan sikit tak? Okay. Ini ya. Screenshot 30. Ada. Hari ini 30.29. Lain ya. Okay. Tak simpan dalam screenshot semalam. Okey, so kita pergi terus kepada worksheet e-book ni. Apa kita buat? Kita copy ya. Kita copy ni. Ctrl C untuk copy, Ctrl C, dan kita pergi ke lexilogos.com. Ambil yang ini. So kita paste dekat sini ya untuk kita buat apa? Buat editing ya. Kita buat editing. Terus sekarang ni yang ni kita boleh edit dia ya. Kalau dalam screenshot kita tak boleh. Saya tak simpan screenshot sebab kita tak habis lagi. Ya, tak habis lagi perbahasan, jadi kita apa? Yang mana dia? Dia tab sini kan. Okey, dia terhilang pula. Okey, tak apa, kita boleh ambil sekali lagi. Paste dia sekali lagi. Okey. Okey ya. Okey, cara yang terbaik ialah kita apa? Kita susun penerangan ni mengikut kata kerja dia dan fa'il dia ya. Kata kerja dan fa'il dia. Bermakna dia ada 3 komponen lah ya. Satu komponen ialah la, itu komponen yang pertama. Komponen yang kedua ialah tattakhizu ni adalah fi'il mudhari' ya. Mudhari' itu kemudian waw alif ziyadah ni adalah komponen fa'il dia ya. Kalau nak lebih tepat, komponen fa'il dia termasuklah ta ni sekali. Ta dengan waw alif ziyadah ya. Kalau kita nak gunakan Word, tengok saya boleh gunakan Word tak ya, membantu kita ya, apa yang kita masukkan. Di sini pun boleh jugalah kalau kita nak gunakan teks tu ya. Okey, kalau kita gunakan Word yang tadi, kita boleh bantu dia dengan apa? Dengan colorkan dia. Ya, pakai contoh sini. Saya boleh bawa ke bawah ni. Ya, ini dia kita boleh gunakan worksheet Word ni sebagai apa tu? Whiteboard. Ya. Kopikan dia. Kita boleh besarkan kalau mahu. Besarkan, ambil yang ni. Tu ya. Untuk kita berkongsi, kita boleh besarkan dia. Dan kita boleh apa? Boleh pecahkan kepada komponen ya. Pertamanya la ni, okey, mungkin kita biarkan dia warna hitam sebab dia satu komponen, dan komponen kedua ialah kita ambil yang tengah tu ya, iaitu komponen tu kita warnakan merah. Ya, warnakan merah. Dan komponen yang ketiga saya nak warnakan ialah nanti ya, mungkin saya merahkan sekali sebab dia sekali tu sebenarnya ya. Tattakhizu ni dia sekali ya, tapi saya
warnakan yang lain, waw al-ziyadah tu komponen warna purple. Atau kalau purple tak apa nampak, ambil warna yang warna lain, okey, gold lah. Ya. Ni cara kita nak membagi-bagikan komponen ya dalam apa ya, dalam word line. So ini kita buat word, kita boleh colorkan. Kalau Lexer Logos tu kita tak boleh color. Ya. So tapi dia punya tanda apa ni? Tanda dhammah tu dia hilang sebab kita dah besarkan. Macam mana tuan-tuan nak buat? Katakanlah dia apa tu, baris tu nampak terlindung ya. Terlindung tu sebab apa? Sebab line spacing dia tak cukup. Ya. Kalau saya tengok line spacing dia belah bawah ni banyak, tapi belah atas tu tak ada line spacing. Jadi apa tu? Besarkan dia line spacing. Macam mana nak pergi? Word ni banyak cara kita boleh gunakan ya. Kita pergi ke sini, tuan-tuan tengok ada arrow di sini ya. Ada ambil arrow ni. Dalam ni kita boleh adjust line spacing dia, yang ni dia. Spacing ni ya. Naikkan yang before ni. Before ni mana line spacing belah atas. After tu line spacing belah bawah. Line spacing belah bawah 8 sebab tu dia lapang ya. Jadi baris dia tak terlindung, tapi belah atas tu tak ada line spacing. Jadi baris-baris tu terlindung. Jadi naikkan saja ya, tekan saja arrow ni. Nak lebih pun tak apa, 12 pun tak apa. Dah pilih tu, sini tak mengapa. Nak pilih single pun boleh. Nak pilih multiple pun boleh, tak apa ya. Single, ambil single lah. Okey. Tapi yang pentingnya line spacing ni, maknanya spacing before tag, spacing after tag 8 point, sebelumnya ialah 12. Jadi adjust sini, jadi sekarang ni baru nampak baris dhammah tu. Itu pun tak cukup, boleh adjust lagi. Ya, mana 12 pun nampaknya tak cukup. Ya, ini boleh adjust. Ya, 2. Jadi baru jelas. Itu caranya kalau baris tu terlindung ya, kalau tuan buat dengan Microsoft Word ni lah ya. So daripada sini kita dah terdapat 3 komponen ya. So komponen apa? Komponen pertama, kita kalau gunakan ini, kita ambil teks ni, yang la ni adalah komponen larangan ataupun nahiyah. Nahiyah iaitu larangan. Larangan ya, iaitu la ni. Ambil ke, nak arrowkan dia. Arrow kalau nak tukar warna. Sorry. Kita padam pula ya. Okay, teks semula. La nahiyah. Okay, iaitu larangan. Okay. Ambilkan arrow, tandakan arrow, tukar ke warna yang gelap sikit. Yang nahiyah tu yang ni lah. Komponen yang pertama. Ya. Dan komponen yang kedua yang ini. Tattakhizu tu adalah komponen apa? Fi'il mudhari'. So ambil tag juga, buat yang sama. Okey. Fi'lun mudhari'. Okey. Fi'il mudhari' itu dia adalah maklum majzum. Tu nak menerangkan tentang fi'lun mudhari' tu. Komponen yang kedua. Ya, so kalau kita tuan-tuan biasakan buat macam ni, kita akan lebih
mengenal lah ya kalimah-kalimah tu. Dan kita komponen yang ketiga yang warna gold ni kita ambil sebagai komponen yang ketiga ya. So ambil arrow semula kalau nak mula dengan arrow, kalau tidak pun ya ini komponen yang ketiga. Kalau nak adjust nanti tuan-tuan boleh adjust lah ya. Komponen ketiga ialah teks fa'il dia ya. Kita kata masukkan fa'il. Fa'il itu apa? Pelaku kepada perbuatan fi'il mudhari' itu mesti ada pelaku dia ya. So bila waw dan alif ziyadah bermakna pelaku tu dalam bentuk muzakkar. Muzakkar iaitu lelaki dan dia waw alif ziyadah menunjukkan yang ramai, itu jamak. Ya, muzakkar jamak. Ya. Dia fa'il, okey, sudah ada jantina dia, sudah ada bilangan dia jamak, dan fa'il sebenarnya dia juga mempunyai i'rab dia ya. I'rab dia marfu'. Itu i'rab kepada fa'il, pelaku kepada perbuatan sentiasa marfu'. Okey. Itu lebih kurang lah ya. Cara kita nak menerangkan tiga komponen tu. Nak letakkan wazan tu dekat mana? Wazan 8 dia. Apa dia? Nak letakkan wazan tu dekat mana? Oh ya, okey. Terima kasih ya, lupa ya. Kena masukkan wazan, betul. Sekali lagi saya ambil tag wazan dia sepatutnya di sini ya. Dia dalam apa? Fi'il mudhari' tu. So fi'il mudhari' maklum, wazan. Maklum, lepas itu baru tahu wazan. Wazan 8. Okey. So macam mana kita nak mengenal dia wazan 8 ya, ataupun wazan ke-8, dua-dua boleh ya. Kalau tulis ke-8 ataupun wazan 8, dua-dua boleh. Ni saya ke kanan ke sikit. Okey ya. Cara kita nak mengenal ialah kita kena 3 huruf akar lah ya. 3 huruf akar. 3 huruf akar Tatizu ni semalam kita sudah berkongsikan. Kalau pergi balik ke leksi logos tadi, okey, tak apalah. Okey, ta ni bukannya huruf akar, la ni memang tidaklah, ini kalimah asing. Ini bukan waw alif ziyadah ni confirm bukan, mana 3 huruf akar ialah daripada di sini ya. Di sini. Assalamualaikum. Awal untuk mengenal fi'il mudhari' asalnya adalah ya, tapi sini kita pergi ke wazan 8. Bagi wazan 8 ni juga fi'il mudhari', tapi asalnya ya lah. Maknanya kita pergi mudhari' jumpa ta lah ya. Okey ya. So kalau ta ni kita kita tambah lagi maklumat dalam fa'il dia ni. Sebab ta ni menunjukkan fa'il dia ya. Jadi kita tambahkan lagi maklumat macam tadi, wazan kita tertinggal, kena tambahkan wazan. Muzakkar bila ta tu, kita tambah lagi maklumat dia apa? Iaitu mukhatab ya. Fa'il, muzakkar, mukhatab. Tambah sini, maknanya orang kedua. Mukhatab. Itu orang kedua. Itulah ta tu. Jadi elok masukkan sekali ya. Biar kalau ta dia mukhatab. Kalau ya dia ghaibun. Ya. Orang ketiga. Kalau ta bermakna orang kedua lah. Kalau nak tahu apa makna mukhatab ialah orang kedua. Kamu lah ya. Kamu semua tu, itulah mukhatab. Jamak yang marfu'. Itu penerangan kepada komponen-komponen, 3 komponen dalam kalimah la tattakhidhu.
Apakah tanda majzum? Waw alif ziyadah ni adalah menunjukkan tanda majzum kepada bila dia menggunakan fa'il waw alif ziyadah menunjukkan dia majzum, ya. Sebab dia dalam bentuk jamak. Kalau dia dalam bentuk mufrad, zal ni disukunkan. Bermakna zal ni, tuan-tuan, asal dia ialah sukun, ya. Sukun, tetapi sebab dia bertemu dengan waw ni, jadi sukun tu ditukarkan kepada baris dhammah. So kalau dia mufrad, dia apa? La tattakhiz, ya, la tattakhiz. Itu cara tapi sebab sekarang dia sudah jamak, kita tak nampak sukunnya sebab za itu bertemu dengan waw mad, jadi dia kena tukar kepada dhammah. Okey, ini cara kita menerangkan, ya, kalimah tu. Jadi kalau kita faham ni, dan baru kita boleh buat proses membentuk kalimah tu, ya. Ini kalau nak boleh savekan dia, ya, savekan sini. Mana dia saving, tekan saja di sini, dia save dah tu, ya. Okay. Ustaz Kamal. Ya. Saya nak tanya, bukankah asalnya perkataan tattakhizu ni dari antum tattakhuzuna, tetapi oleh kerana ada lam alif, nun digugurkan. Bukan itu ke jawapan dia? Tidak. Itu kalau tattakhizinan tu dah bentuk apa dah, muannas, ya. Tahu dia plural, tetapi apabila ada lam alif, yang saya tahu nun digugurkan. Tak ada. Okey, nanti kita tengok pembentukan dia, ya. Sekarang ni kita nak buat pembentukan, ya. Okey. Okey, ingat dia adalah wazan ke-8, ya. Wazan ke-8, kalau saya kongsikan, ingat acuan wazan ke-8 yang ni, ya. Apa tadi? Amal wazan fi'il mudhari' maklum wazan ke-8, ya. Tengok yang ni. Yafta'ilu, ya. Okey, saya highlightkan sekarang. Okey, ambil warna merah lah, ya. Merah besarkan sikit yang ni, ya. Apa acuan ni ialah yang ni. Yang ni yang kita nak gunakan untuk membentuk kalimah tu, ya. Dia adalah fi'il mudhari' maklum wazan ke-8. Itulah jenis kalimah tu. Jadi bila fi'il mudhari' maklum wazan ke-8, dia mengambil acuan yafta'ilu ni, ya. Yang ni. So kita akan gunakan yang ni lah dalam membantu kita untuk membentuk, ya, kalimah tu. Okey. So saya clearkan drawing ni sebab kita nak gunakan tu, kita kena clearkan drawing, ya. Kalau tidak dia mengganggu tulisan tadi. Kita pun dah simpankan dia tadi, ya. Kita clearkan drawing, pergi ke leksi logos semula. Ini dia. Okey. So sekarang kita sudah mengenal dia. So dalam begitu juga dalam Jawi ni kita susun dia mengikut 3 komponen tadi, ya. Iaitu la nahiyah, la larangan, dengan fi'il mudhari' wazan ke-8. So kita tengok sini so majzum ni bawakan kepada fi'il mudhari'. Potong dia bawa ke sini, ya. So supaya kita nampak, ya, dia punya komponen-komponen. Yang pertama komponen ialah la nahiyah. Komponen kedua, kita dengan tu maknanya nak cerita apakah komponen yang kedua. Kalau nak lebih jelas, kita masukkan dengan juga sini. Dengan tadi kita kata fa'il, kan, ya. Kita masukkan fa'il supaya dia jelas. Fa'il ialah fa'ilun. Ataupun kita nak Melayu, nak masuk Melayu pun boleh. Fa'il
fa'il dengan fa'il di sinilah. Fa'il dengan fa'il, oh dah ada dengan dia, tak apa. Okey, dengan fa'il muzakkar jamak mukhatab. Ya, itu dia. Ya, kalau kita nak masukkan juga apa tu? Fa'il tu i'rab dia apa? Ambil yang ni, masukkan i'rab kepada fa'il sekali. Copy dia. Saya bawa ke bawah lah, panjang sangat gadah kat situ ya. Okey, semua fa'il i'rabnya ialah marfu', bukannya majzum. Majzum tu untuk fi'il mudhari' tadi ya. Okey. Itu dia. So ini bahagian fa'il dia ya. Fa'il ni muzakkar jamak mukhatab yang marfu'. Okey. So di sini apa yang kita nak buat ni ialah kita nak buat pembentukan kalimah. Kalau nak apa? Nak typekan dia dalam Jawi boleh. Pergi kepada pembentukan, boleh guna Arab ya. Dia tidak ada semua huruf tu boleh guna Arab. Kita tulis pembentukan, waw, qaf, kaf, nun, pembentukan kalimah. Yang kita nak buat sekarang ialah pembentukan kalimah. Macam mana berlakunya? La tattakhidhu tu ya. Jadi mulakan dengan 3 huruf akar. Semalam pun saya dah tunjukkan macam mana nak mencari huruf akar. Tuan-tuan pergi ke mana? Pergi ke ayat itu. Ayat itu ialah 1651. 1651. 1651, tarik sikit, ambil yang ni, tarik ke bawah. Okay. 1651. 56, 54. Ni 51 ya, ni ayat dia. Inilah la tattakhidhu, tuan-tuan tekan di sini. So apakah 3 huruf akar dia? Ialah alif, kha, zal. Ya, asing apa? Pecahkan dia ya, jangan sambung. Huruf akar yang ni kata ni. Ya, kata sebab tu dia sambung, tapi kita nakkan huruf dulu. Huruf jadi kita asingkan alif, kha, zal ya. Yang itulah yang kita gunakan sekarang. 3 huruf akar ni, alif, kha, zal. Okey, alif, kha, zal, kita bentukkan apa? Kata dasar. So macam mana nak membentuk kata dasar? Kita gabungkan dia ya. Gabungkan dia. Jadi dan alif ni adalah alif huruf illah. Dalam huruf akar dia dalam membentuk kalimah dia akan bertukar kepada hamzah qata'. Ya, so kita tukar di hamzah qata' berkaki alif. Itu dan bariskan dia ya. Kita bariskan hamzah qata' baris atas, kha baris atas dan zal baris atas. Itulah kata dasar dia. Ya, kata dasar bagi makna ya. Bila kata dasar dia sudah ada makna. Ya, kita makna apa? Khaza ialah mengambil. Ya, kita pergi kepada Jawi. Lesson logo Jawi kita type di sini sebab dia dengar ya. Arab tak dengar, kita ambil Jawi lah. Mim, ba, ya, lam. Itu maknanya akhaza, mengambil ataupun ambil. Ambil pun boleh juga. Dia yang apa? Makna yang paling asas. Ya. So makna dia mengambil. Itu makna akhaza. Dia adalah kata dasar. Okey. Lepas tu bentukkan kata terbitan dalam bentuk fi'il mudhari' wazan ke-8 ya. Tapi default fi'il mudhari' tuan-tuan lihat di sini dia mula dengan ya ya, macam Tuan Haji Mazlan kata tadi ya.
bermula dengan ya, tapi kita akan tukar pada ta nantilah. Inilah acuan yang kita nak gunakan dalam pembentukan kalimah di sini. Masukkan dalam tu dan bracketkan dia. Ini kalau ada space tu boleh buangkan ya. Yafta'ilu, itu acuan yang kita kena gunakan ya, membentuk kalimah la tattakhizu ni ya. So mesti dapatkan kata terbitan di mana, di sinilah yang kita nak masuk. Macam mana nak dapat kata terbitan? Gunakan acuan ni dan masukkan 3 huruf dalam kata dasar ni ke dalam acuan. Itulah sebab kita buat step yang ketiga ni ya, untuk membentuk kata terbitan. Jadi sekarang ni apa kita buat bila kita sudah ni okey, tukarkan 3 huruf dalam acuan tu ialah huruf fa, huruf ain dengan lam ya. Fa dengan ain dengan lam ni tukarkan dengan apa? Hamzah qata' dengan kha dengan zal. Itu proses dia ya. Maknanya fa ni huruf pertama tukarkan dengan hamzah qata' dan gunakan baris di dalam acuan. Jangan gunakan baris kata dasar ya. Sebab kita nak masuk ke dalam sini, so dia mesti mengambil baris dalam acuan tu. Yafta'ilu tu maknanya apabila hamzah qata' ni menggantikan fa, hamzah qata' tu akan baris sukun. Kha menggantikan ain, mana kha tu mesti baris kasrah. Lepas tu zal menggantikan lam, zal tu mestilah baris dhammah. Bukannya baris atas yang ada dia ya. Tuan-tuan kena ignore baris di sini, ikut baris acuan tu. Jadi kalau kita ikut acuan tu, so kita akan dapati kalimah tu sudah menjadi. Kopikan dia kat sini. Buangkan so yang fa ganti dengan hamzah qata'. Ya, so kita tukarkan ni kepada hamzah qata'. Yang ini dan sukunkan dia. Tu jadilah ya. Ta jangan dibuang sebab ta ada dalam acuan ya. Ta tu mesti ada di situlah. Ain gantikan dengan kha ya. So ain ni ganti kha, mana kha tu akan mengambil baris bawah. Kha ambil baris bawah. Okey. Dan lam ganti dengan zal. So zal masuk sini, zal baris hadapan. Zal baris hadapan. Jadi itulah kata terbitan dia. Dia belum lagi lengkap sebab dia baru kata terbitan ya. Dan dia perlu diubah suaikan untuk membentuk kalimah dalam Al-Quran tu. Okey. So ini dipanggilkan kata terbitan ya. So kalau saya nak labelkan dia boleh kata, kaf, alif, ta, kata. Sini okey. Terbitan ba ya ta nun, dia baru kata terbitan ya, dia belum lagi sama dengan kalimah, kena proseskan lagi lah. Okey. Kemudian baru proseskan kepada macam mana dia menjadi la tattakhizu. Sekarang ni ya takhizu, dia default dia lam baris depan, zal baris depan ya, dia belum lagi amal. Ya, dia tadi apa dia? Fi'il mudhari. Default dia ialah fi'il mudhari. Tengok di sini ya. Fi'il mudhari maklum, wazan ke-8. So dia masih lagi dalam bentuk fi'il mudhari yang marfu'. Okey. Tetapi kalimah tu apa? Tattakhizu, dia dalam bentuk fi'il mudhari yang majzum. Dan pelaku dia bukannya ya, pelaku dia ialah ta. So apa kita buat? Ya ni kita tukar kepada ta, zal ni kita sukunkan dia. Kita sukunkan dia sebab dia majzum, ingat? Untuk memajzumkan sukunkan zal, untuk mukhatab kita tukarkan ya ni kepada ta.
Itu caranya. Ya. Okey, so saya buat kat sini. Okey. Tukarkan ya ni kepada ta, dan ta baris atas. Untuk kamu, kalau ya tu dia ya, sekarang ni mukhatab orang kedua. Kemudian majzumkan dia, iaitu sukunkan zal tu, jadilah ambil sukun. Itu dia perubahan daripada kata terbitan fi'il mudhari' yang marfu' dengan pelaku dia ya, iaitu dia kepada kamu. So dia jadilah kalimah tattakhiz, ya. So sekarang ni dia sudah mengambil fi'il mudhari' majzum, tapi pelaku dia ialah mukhatab yang mufrad. Ya, mufrad. Jadi kalau nak jamakkan dia, tambah sajalah. Itu tak ada masalah, ya. Iaitu kita buat step satu lagi, jamakkan dia. Okey, macam mana nak menjamakkan? Tambah waw alif ziyadah. Ya, boleh copy je sini. Sebab di sini boleh copy. Ya. So untuk menjamakkan dia, okey, buat sinilah arrow. Okey, itulah. Ya. Okey, copy dia, bawa ke sini. Bila dah, ini proses ya, dia belum bergabung lagi ya. Ini proses saja. So hasilnya apa? Di sini hasil dia lah. So kita buang tanda campur tu, gabungkan dia. Tuan-tuan akan tengok di sini sekarang ni, zal sukun bertemu dengan waw, dia tidak boleh ya, tidak ada kalimah macam ini. So saya tunjukkan ke selepas tu apa yang kita buat. Ya, yang ini kita copy dia. Zal ni kena tukarkan kepada dhammah. Dia tak boleh mengambil tanwin lagi dah. Tu jadi tattakhizu. Okey. Hampir siap dah ya, sebab ada la saja. Mana dia la saja. Lepas tu baru kita tambahkan la dia. Copy sekali lagi. Sini masukkan la di awalan, tu saja. Ya. Copy, masukkan la di sini. Jadilah kalimah la tattakhizu. Ya. So kalau akhirnya kita dapat membentuk kalimah tu, makna proses ni betul lah. Ya, dan acuannya tu betul. Bila betul acuan tu, maknanya betul lah, tepatlah dengan penerangan yang kita buat di atas tadi. Dia adalah fi'il mudhari' wazan ke-8 ya, yang majzum dengan fa'il muzakkar jamak mukhatab yang marfu'. Ya. Belum tukar dengan sabdu. Ta dengan ta tu belum tukar sabdu. Macam sorry ya. Tasydid. Oh ini sorry, wazan ke-8 ya. Okey. Potong. Apa? Sorry. Okey. Ya, okey, terlupa ya. Terima kasih. Hamzah qata' dalam wazan ke-8 akan tukar pada ta ya. Okey, tukar pada ta. Di mana kita nak tukar? Kita boleh tukar di sini pun boleh ya. So sekarang ni kita tukarkan kita daripada la tattakhizu kita tukar ke wazan ke-8 ya. Yang ni bukan wazan ke-8 lagi ya. Yang ni wazan yang ke ini wazan satu lagi. Tu tukar pada wazan ke-8. So wazan ke-8 apa berlaku? Hamzah qata' yang mana asalnya ialah huruf alif pertama kata akar, huruf akar tu ya, yang ditukar kepada hamzah qata' ni, dia mula bertukar hamzah qata' di sinilah. So di dalam hamzah qata' ni bermakna hamzah qata' ni asal dia alif ni lah. Ya. So dia kena tukarkan kepada ta. Okey. Ta, tukarkan kepada ta, iaitu bila ta hamzah qata' sukun, dia kena ta sukun lah. Ya, itu dia. Okey, so sekarang ni
terdapat 3 ta. Ta pertama adalah ta fa'il, jangan kacau dia ya. Okay, yang berlaku sekarang ta yang sukun bertemu dengan ta yang berbaris. Ya, so ta yang sukun bertemu dengan ta yang berbaris, dia melibatkan hukum apa? Idgham shaghir. Ya, idgham shaghir maknanya yang dua tu kena masukkan. Ya, ta yang pertama tu masuk ke dalam ta yang kedua. So di dalam tulisan kita akan gantikan dua ni kepada ta yang bertasydid. Ya, ta bertasydid mengikut baris ta yang kedua. Ya. So dia akan jadi macam mana? Macam ni. Okay. Tengok ya. Saya highlightkan yang kedua ni. Dua ni kita kena tukarkan kepada ta tasydid berbaris atas. Ya, so ambil ta yang tasydid dan baris atas. Tu jadilah la tattakhizu. Okey, cek dengan ayat kalimah dia betul, la tattakhizu. Ya, okey. Yang tadi belum belum siap lagi, ni baru wazan 1, kita tak tukar ke wazan 8 lagi. Okey. Itulah proses macam mana la tattakhizu. Rujukan pun ada kat sini. Daripada mula sampai habis kita ada dalam skrin ni, kita boleh simpan dia ya. Kita boleh simpan, letakkan print screen. Sekarang ni kalau dah nak simpan dah boleh lah. Cuma kalau mau beri makna je lah ya. Apa dia? Asal dia mengambil tadi ya. La tattakhizu maknanya janganlah, fa'il dia mukhatab ialah kamu semua, dan janganlah kamu semua mengambil ya. Boleh tak tulis apa ni? Kita masukkan sini makna dia sekali ya. Okey. Janganlah pergi ke Jawi. Jim, alif, nga, nun, lam, ha. Janganlah. Okey. Kamu, sebab dia muhtak ramai ya. Kamu semualah. Jamakkan dia. Kamu semua. Mim, waw, alif. Janganlah kamu semua mengambil. Ya, tadi ada mengambil situ, kita copy kat situ je ya. Kita copy ni bawa ke tempat tadi. Lepas tu mengambil, ambil di sini. Dah ada, copy je. Okey. La tattakhizu maknanya janganlah kamu mengambil. Janganlah kamu semua mengambil. Janganlah kamu semua mengambil. Kalau ayat tu tadi apa? La tattakhizu alihaini, bermakna janganlah kamu mengambil dua Tuhan. Maksud mengambil dua Tuhan tu maksud dia menjadikan ya. Menjadikan dua Tuhan, sedangkan Tuhan tu satu saja. Itulah ya, larang yang kepada mereka-mereka yang terbabit di dalam ayatnya. Larangan orang yang mengatakan ada dua Tuhan ya. Dalam ayat ni dia membabitkan siapa? Orang-orang Kristian yang mengatakan Nabi Isa Tuhan, emak dia pun Tuhan juga. Itu Allah tegur dia. Trinity. Dan ada yang itu yang dua Tuhan, ada pula tiga Tuhan lagi. Jadi orang Kristian ni dia sebab tu dia namakan ad-dhalin, dia sesat ya. Okey, so sekarang ni kita sudah bila janganlah mengambil je direct, secara direct. Kalau jangan mengambil, tegas je direct. Betul. Nahi mesti direct. Direct Tak boleh orang ketiga lah. Jadi direct tu dia lebih, selalunya kalau janganlah dia direct kan. Kalau jangan terus jangan mengambil, dia direct. Kalau melarang dia direct. Kalau melarang mesti direct kepada orang kedua ya. Kalau menggunakan orang ketiga, itu bukannya larangan, tapi itu macam apa ni, panduan ataupun
mengharapkan seseorang tu tidak melakukan. Oh. Katakanlah la yattakhizu boleh juga. Itu maksud dia hendaklah mereka itu tidak mengambil. Itu maksud dia. Hendaklah, dia bukannya jangan tapi maknanya akan memberi hendaklah. Hendaklah mereka itu tidak mengambil. Itu orang ketiga. Dia berbeza sikit lah. Dia berbeza sikit lah. Itu dipanggilkan indirect nahi. Indirect Nahi ni ada direct dengan indirect. Indirect nahi. Ya, so orang tu tak ada depan kita, kita kata hendaklah mereka tu jangan melakukan perkara ni. Itu digunakan ya di sini ya. Itu mereka. Ya dengan waw alif ziyadah maknanya mereka. Kalau yang direct ta dengan waw alif ziyadah. Doktor, maaf, saya tak berapa faham yang pasal i'rab masa fi'il mudhari' tu dengan doktor kata tatakhizu tu Fa'il ya. fa'il. Okay, dia ada fa'il pelaku, ada fa'ilun ni kata kerja. Ya, so kata kerja ada i'rab dia, pelaku pun ada i'rab dia. Oh. Okey, senang je nak ingat ya. Kalau fa'il pelaku kepada semua kata kerja, tak kira mudhari' ke, tak kira amar ke, tak kira madhi, fa'il mesti marfu'. Mesti marfu'. Ya, so fa'il dia bila kita kata i'rab pada fa'il, kalau kita nak menyebut i'rab dia mesti marfu'. Okey. Itu yang pertama. Lepas tu untuk kata kerja, kalau kata kerja tu kata kerja nahiyah, larangan, dia mesti majzum. Mesti ya. Wajib majzum. Dia tak boleh mengambil marfu', tak boleh mengambil mansub ke ataupun apa-apa i'rab yang lain. So dia mesti majzum. So apakah tanda majzumnya? Ialah di sini tadi ya, za itu disukunkan. Itulah tanda majzum kalau dia mufrad. Ya, dalam proses tu kita kena mufradkan dululah ya, sebab dia kata terbitan ni mufrad. Lepas tu barulah kita jamakkan dia dengan menambah wa alif ziyadah. Jadi bila dia jamak, dia akan bertukar kepada za baris hadapan sebab ada wa alif ziyadah ni. Inilah majzum yang, inilah tanda majzum yang jamak. Prof, saya nak tanya, saya ada waktu saya belajar waktu awal-awal dulu, Ya. dia la tu, dia berjumpa dengan yang fi'il mudhari' yang marfu' yang jamak. Dia jadi contohnya ya ada tambah waw nun alif kan. Dia tak merubah jadi majzum. Kenapa ya? Dia bila saya macam adalah sikit otak saya tu kadang-kadang la Okey. Tak tahu apa yang puan dah belajar, tapi sekarang ni dia adalah apa? Fi'il nahi ya. So bila fi'il nahi dia mesti mengambil acuan fi'il nahi lah. Bukannya fi'il mudhari'. Saya tahu ada kalau pembelajaran tradisional Arab dia akan bawa mudhari' dulu ya. Saya tak mahu ikut cara tu ya. Cara tu dia mengelirukan sikit lah. Boleh tapi dia panjang ya. Maknanya kita nak mengubah nahi daripada mudhari'. Itu maksud dia lah. Jadi dia ambil waw nun dulu. Saya belajar dekat Ustazah Samidah, dia tunjukkan la tu pada asalnya dia ada contoh-contoh lah. Dia la, lepas tu dia kata la tu dia tak mengubah, dia tak mengubah. Maksudnya dia jumpa dengan marfu' tu, dia tambah waw nun kan kalau jamak, tapi dia tak efek lah dia kata. Betul, itu cara lama. Cara tradisional belajar Arab komunikasi macam tu. Sebenarnya memang tak wujud lah ya benda tu. Wujud, tapi saya tak mahu cara tu. Saya nak ubah cara yang lebih kemas. Lebih lebih senang. Dalam ayat Quran, contohnya lah, saya tak kerti nak ubah ayat ni. Tattakhizuna. Dia wujud dalam Quran ayat tu. Okey, kalau la tattakhizuna tu itu bukannya larangan ya.
Habis tu dia jadi apa Itu tu makna dia tu? itu ayat cuma mereka kamu ni tidak mengambil, itu ayat dia. Bukannya bukan larangan. Kalau dia dalam bentuk marfu' maknanya dia bukan larangan, dia sebab bukan majzum ya. Maksudnya tidak je lah kan? La tu Maksud dia kan? tidak saja, yes. Saya Itu keliru. itu konteks yang berbeza ya. So dalam ayat ni tak boleh pakai la tattakhizuna ya. Sebab dia larangan. So dia kena majzum. Sebab tu dia ambil wa alil ziyadah tu. Oh, possible jugalah la tu berlaku dekat marfu' tu kan? Possible tapi konteks berbeza. Konteks dia maksud dia bukan janganlah, tidak. Maksud la itu bukan la nahi ya, itu la apa? La nafiah. La dafiah kan? La dafiah. Itu la nafiah. La nafiah beza lah. Okey dah So clear dah. bila la nafiah kita tak kita tak akan kita tak masukkan dia majzum di sini ya. Kita akan la nafiah. Dia fi'il mudhari' wazan ke-8 yang marfu'. Tu dia. La kala la tattakhizuna. Okey. Terima kasih Prof. Doktor, Okey. doktor, saya nak balik-balik tadi yang doktor kata tadi, fa'il dia mesti marfu'. Ya. Okey. Tapi last kali doktor kata tanda majzum yang jamak tu tanda bagi fa'il ke? Tanda majzum yang jamak tu? Nah, tandanya ialah apabila dia bergabung dengan fa'il tu mesti waw alif ziyadah. Okey, waw al-ziyadah tu ialah tanda jamak kan? Jamak jamak yang majzum. Kalau jamak marfu' dia waw nun. Kalau jamak apa tadi? Apa dia doktor? Kalau jamak marfu' kepada mudhari' dia ambil waw nun. Marfu' kepada mudhari' adalah waw nun. So maknanya fa'il dia kalau dia katakanlah sini apa marfu' kan. Jadi fa'il dia akan bertukar kepada waw nun. Tapi masih fa'il dia tetap marfu'. Marfu'. Tapi in this case dia adalah majzum. Majzum. So majzum tak boleh ambil waw nun lah, dia ambil dah terpadam pula dah ya. Okey, terpadam dah. Silap. Majzum hilanglah nun dia kan? Kalau majzum nun dia hilang lah kan? Dibuang. Okey, saya tak mahu kaedah hilang-hilang tu ya. Dia mengelirukan ya. Straightforward je. Sama ada waw nun ataupun waw alif ziyadah tu saja. Jangan gunakan cara macam kelas-kelas lama tu dia ajar nun hilang kan. Itu tak apa kemas ya. Untuk saya tak ikut cara tu. So ingat marfu' ambil waw nun, majzum ambil waw alif ziyadah. Itu senang je. Kalau nak katakan nun hilang ganti dengan alif ziyadah nanti dia mengelirukan ya. Kena banyak kita nak faham pula proses tu. Okey, dah hilang. Tadi terhilang pula ya. Dia tak boleh. Doktor, jadi kalau kesimpulan dia kita yang majzum tu fi'il amar selalunya. Tapi dia pun sama juga larangan